السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang dikurniakannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kefahaman yang benar, kecerdasan dalam berfikir dan memahami segala kehendak Allah melalui ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-95 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Yang bermaksud, tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk, yakni tidak turut berperang daripada kalangan orang-orang yang beriman, selain daripada orang-orang yang ada keuzuran, dengan orang-orang yang berjihad, yakni berjuang pada jalan Allah untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk, yakni tidak turut berperang kerana uzur, dengan kelebihan satu darjat. Dan tiap-tiap satu dari dua golongan itu Allah menjanjikan dengan balasan yang baik, yakni syurga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk, yakni tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu keuzuran, dengan pahala yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dalam ayat yang lepas Allah memerintahkan orang-orang beriman agar bermuamalah dengan manusia berdasarkan zahir mereka, dan melarang mereka tatkala atau semasa mereka berjihad fi sabilillah itu, melarang mereka daripada bersikap tergesa-gesa, terburu-buru dalam membunuh atau dalam menjatuhkan sesuatu hukuman. Maka dalam ayat ini pula Allah menjelaskan pula tentang kelebihan atau fadilat orang yang berjihad dan yang berjihad dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan bahawa ayat ini adalah permulaan dalam menyatakan galakkan mengenai jihad untuk mengelakkan daripada sikap meninggalkan jihad, dan untuk mendatangkan rasa tidak senang tentang apa jua perkara yang akan mencacatkan jihad itu sendiri. Adapun kalimah al-qa'idun merujuk kepada golongan yang diizinkan untuk tidak pergi berjihad kerana telah memadai dengan orang yang pergi berjihad. Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dinyatakan bahawa al-qa'idun di sini ialah al-qa'idun an Badr,
iaitu yang tidak pergi berperang dalam peperangan Badar, dan ia berdasarkan zahir dan berdasarkan fakta sejarah seperti yang dikatakan. Dan Abu Hamzah pula menyatakan bahawa ia merujuk kepada golongan yang tidak pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Diriwayatkan bahawa ayat ini turun tentang Ka'ab bin Malik bin Bani Salamah, Mirara bin Rabi' daripada Bani Amr bin Auf, dan Hilal bin Umayyah daripada Bani Waqif, tatkala mereka tidak pergi berperang ataupun tidak bersama-sama Nabi SAW dalam peperangan tersebut. Dan kalimah ghairu ulil darar tujuan untuk menerangkan bahawa adanya pengecualian, iaitu selain orang-orang yang mempunyai keuzuran. Ad-darar merujuk kepada apa jua keuzuran yang menghalang seseorang itu untuk berjihad fisabilillah, sama ada kecacatannya atau kelemahan, sakit dan sebagainya, apa juga bentuk keuzuran. Kerana itu para mufassir membawakan beberapa riwayat tentang sababun nuzul pada kalimah atau pada frasa ghairul darar ini. Antara daripada Imam Al-Bukhari daripada Al-Barra, beliau berkata, apabila diturunkan ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minin, Rasulullah SAW memanggil Zaid, itu Zaid bin Thabit, untuk menulisnya. Maka tatkala ia ditulis, datanglah Ibnu Ummi Maktum yang mengadu pada Nabi SAW akan kelemahannya, iaitu dia merupakan seorang yang buta, yang tidak mampu untuk berperang bersama-sama Nabi SAW. Lalu Allah turunkan pada frasa ghairu ulil darar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka ia bermaksud tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang duduk, iaitu orang yang tidak pergi berjihad untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sebarang keuzuran yang menghalang mereka untuk pergi bersama-sama Nabi dalam peperangan itu. Tidak sama mereka itu dengan orang yang berjihad fisabilillah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Adapun orang yang tidak pergi berjihad, iaitu al-qa'idun, yang merupakan ulil darar, iaitu orang yang ada keuzuran yang menghalang mereka daripada pergi berjihad, sedangkan mereka mempunyai keazaman dan niat untuk melakukannya, maka akan diangkat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dijadikan mereka dalam golongan mujahidin fisabilillah dengan harta dan jiwa juga, ataupun hampir sama dengan mereka. Dan ini disaksikan oleh Nabi SAW seperti yang terdapat dalam Al-Bukhari dan Abu Dawud daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda tatkala mereka sedang menuju ke Tabuk, Nabi bersabda, sesungguhnya di Madinah sekarang adanya golongan yang bersama-sama kamu walaupun tidak keluar berjalan seperti kamu, berjihad seperti kamu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka masih berada di Madinah sekarang? Nabi bersabda, ya, dan yang menghalang mereka adalah keuzuran semata-mata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka maksud ayat ini ialah untuk menafikan kesamaan antara golongan mujahidin dengan golongan qa'idin. Ia bermaksud untuk mendatangkan rasa ataupun ingin menyuntik rasa agar golongan qa'idin akan terus meningkatkan tahap mereka daripada menjadi orang yang al-qa'idin kepada golongan al-mujahidin, supaya mereka mencontohi keazaman dan keberanian para mujahidin dalam berjihad, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan jiwa mereka. Dan kemudian Allah berfirman lagi, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah
wa kullu wa'adallahu al-husna. Allah ingin menjelaskan keistimewaan golongan mujahidin mengatasi orang lain. Dan al-qa'idin di sini bermaksud orang yang tidak pergi berjihad disebabkan oleh apa jua halangan yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk pergi bersama-sama dengan para sahabat lain dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Allah pasti memberikan kelebihan terhadap para mujahidin, orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka, semata-mata ingin menegakkan kalimah Allah dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah utamakan mereka dengan satu darjat mengatasi golongan al-qa'idin. Walaupun al-qa'idin di sini bermaksud orang yang berkeuzuran dalam atau berkeuzuran daripada pergi berperang, kerana golongan mujahidin ini telah pun melakukan sesuatu yang berharga, iaitu mendedahkan diri mereka kepada bahaya, kepada kesusahan, kepada kehilangan nyawa. Bahkan mereka telah mengorbankan jiwa dan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan atau kalimah darajah di sini adalah sebagai suatu simbolik menunjukkan ketinggian yang berbentuk maknawi, iaitu kelebihan dan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah juga kelebihan dari sudut pahala dan juga ganjaran yang bertambah-tambah. Setelah Allah menyatakan kelebihan golongan mujahidin mengatasi golongan al-qa'idin, Allah nyatakan pula wa kullu wa'adallahu al-husna. Setiap kumpulan itu dijanjikan Allah dengan kebaikan. Bermaksud setiap daripada golongan mujahidin maupun al-qa'idin, Allah menjanjikan pada mereka balasan yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana akidah mereka yang benar, kerana niat mereka yang ikhlas. Adapun perbezaan di sini disebabkan amalan yang berbeza yang membawa kepada pahala yang berbeza. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah berfirman lagi, wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Bermaksud Allah memberikan kelebihan, Allah melebihkan golongan mujahidin, orang yang berkorban dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, berbanding golongan al-qa'idin. Yang dimasukkan di sini ialah al-qa'idin yang tidak pergi berperang dan tidak berkeuzuran. Allah melebihkan golongan mujahidin mengatasi golongan al-qa'idin ini ajran 'azima, pahala yang besar, ganjaran yang hebat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini beritahu kepada kita bahawa al-ajru ala qadri al-masyaqqah, bahawa pahala itu, balasan itu diberikan berdasarkan kepada kesusahan yang telah dilakukan, itu kesukaran yang telah ditempuh, pengorbanan yang telah dibuktikan. Maka pahala itu pastinya berbeza di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin sukar kita dalam jihad dan mujahadah, makin besarlah pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sanggup melakukan apa sahaja pengorbanan dan kesusahan yang untuk ditempuh bersama demi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.